Hari ini, marilah mengambil masa untuk mempelajari firman Tuhan bersama. Di bumi, tidak ada banyak perbezaan antara negara untuk seseorang memperoleh kewarganegaraan mereka. Namun, kewarganegaraan syurgawi kita adalah begitu berbeza daripada yang duniawi kita. Hak istimewa dan kebaikan yang berkaitan dengan kewarganegaraan syurgawi tidak boleh dianggap sebagai yang kecil. Apakah yang Tuhan menjanjikan kita apabila kita pergi dan memperoleh kewarganegaraan syurgawi? Tidak ada lagi maut, perkabungan, tidak ada lagi duka cita dan kesakitan lagi. Bukankah Tuhan menjanjikan kita berkat kekal, kegembiraan kekal, dan kegirangan berlimpahan melalui mempunyai kewarganegaraan syurgawi? Di dalam buku Yeremia bab 31, Tuhan menerangkan dengan jelas apakah jenis orang yang dapat menjadi umat Tuhan yang mempunyai kewarganegaraan syurgawi. Mereka adalah yang mempunyai perjanjian baru dalam hati mereka. Nabi Yesaya berkata bahawa orang yang mempunyai hukum Tuhan dalam hati mereka ialah umat Tuhan. Marilah kita lihat buku Yesaya bersama-sama. Buku Yesaya bab 51 ayat 7 berkata, "Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar. Hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab mengengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegak akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan." Orang yang mempunyai hukum Tuhan dalam hati mereka, Tuhan berkata kepada mereka, "Janganlah kecewa dan ketakutan oleh penghinaan dan teguran orang." Tidakkah anda mengingati apakah jenis kewarganegaraan yang anda miliki? Kewarganegaraan syurgawi jauh lebih hebat daripada semua kewarganegaraan yang seseorang boleh dapatkan di bumi ini. Oleh itu, bukankah Yesus datang ke bumi pada 2000 tahun dahulu untuk memberitahu kita tentang kewarganegaraan syurgawi melalui Paskah Perjanjian Baru? Marilah kita lihat di dalam buku Lukas bab 22. Buku Lukas bab 22 ayat 7. Ia tertulis, "Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, iaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan." Marilah terus melihat ayat 19. "Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.'" Dengan cara ini, selepas perjamuan dia mengambil cawan berkata, "Cawan ini mengandungi air anggur Paskah. Cawan ini ialah perjanjian baru oleh darahku." Untuk siapakah perjanjian baru ditubuhkan? Yang ditumpahkan bagi kamu. Pada hari kita diusir dari syurga ke bumi ini, kita, pendosa, telah menghilangkan semua hak kita sebagai warga syurgawi. Penalti yang sama diberikan kepada penjenayah di bumi. Namun, melalui buku Lukas bab 22 ayat 19, apakah yang Tuhan membenarkan pendosa yang diusir dari syurga untuk menerima sekali lagi? Upacara kudus Paskah Perjanjian Baru bukan hanya membenarkan kita menerima pengampunan dosa, tetapi juga memulihkan kewarganegaraan syurgawi kita. Oleh itu, ayat 20 juga berkata, demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan, ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu." Oleh sebab Tuhan berkata, "Aku akan menjadi Tuhan mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Kerana aku telah meletakkan perjanjian dan hukumku dalam hati kamu." Kita harus menyedari janji yang hebat, tersembunyi dalam kebenaran perjanjian baru, yang memulihkan kewarganegaraan syurgawi kita. Mari kita mengingati rahmat Tuhan yang memimpin kita ke syurga dengan menjanjikan kita kewarganegaraan syurgawi sebagai umat kudus Tuhan. Berharap agar kita akan melakukan yang terbaik untuk menginjil jalan kebenaran kepada semua orang dengan ketaatan.
Saya ingin menamatkan khutbah hari ini. Sekian, terima kasih.